Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Nur Farhana Risma akan membuat pembentangan tentang tajuk artikel hubungan Confucius dari akar budaya hingga pertumbuhan ekonomi. Ini merupakan isi kandungan saya, iaitu pengenalan Confucius dan ajarannya, pengukuran budaya ilmu, Confucius dan perkembangan ekonomi, pemikiran barat dan pemikiran timur, dan akhir sekali adalah kesimpulan. Pengenalan pada 1968, bekas pemenang anugerah Nobel Pakar Ekonomi iaitu Gunnar Myrdal telah melancarkan sebuah buku yang bertajuk Asian Drama, di mana buku ini telah menceritakan mengenai kegagalan pembangunan dasar ekonomi yang telah berlaku di selatan dan tenggara Asia. Walau bagaimanapun, lepas 20 tahun telah muncul 5 buah negara yang berjaya memecah belahkan perspektif ini, di mana negara tersebut terdiri daripada Jepun, Korea Selatan, Hong Kong, Taiwan dan Singapura. 5 negara ini juga dikenali sebagai 5 naga, dan seperti negara seperti India, Malaysia, Indonesia dan Thailand juga menunjukkan peningkatan ekonomi yang baik, walaupun tidak sedrastik 5 buah negara tadi. Dan ini telah menunjukkan kadar purata pertumbuhan tahunan per kapita bagi produk nasional telah didahului oleh Asia Timur. Dan menurut pada graf di dalam slide ni, peratus pertumbuhan tahunan dalam tempoh 20 tahun bagi kelima-lima negara ini, Singapura ialah sebanyak 7.6%, Taiwan sebanyak 7.2%, Korea Selatan sebanyak 6.6%, Hong Kong sebanyak 6.1% dan akhir sekali Jepun sebanyak 4.7%. Sebahagian pakar ekonomi juga telah menjangkakan peningkatan ekonomi yang bakal berlaku di Asia Timur ni, tapi ramai juga yang macam menafikan dan gagal untuk mengenal pasti peningkatan ekonomi yang bakal berlaku. Dan contohnya seperti Hollis B. Chenery dan Alan M. Stroud telah menerbitkan sebuah buku iaitu America Economic Review pada 1966, tetapi dalam buku tersebut mereka tidak merangkumi Hong Kong dan Singapura di dalam penerbitan mereka, kerana mereka sendiri beranggapan bahawa kedua-dua negara ini tidak penting. Dan ini juga telah mendatangkan satu kebuntuan kepada pakar-pakar ekonomi tentang bagaimana ekonomi di negara-negara seperti ini sangat berjaya dengan tempoh yang sangat singkat. Contohnya seperti Korea Selatan yang dapat mengatasi prestasi Columbia, kerana pada awalnya 1965, kalau diikutkan, pendapatan per kapita Columbia adalah dua kali ganda lebih banyak daripada Korea Selatan. Tetapi selepas daripada itu, Korea Selatan dapat mengatasi Columbia dengan waktu dan masa yang sangat singkat. Hamilton juga telah melabel budaya Asia Timur sebagai Neo-Confucian, iaitu yang berakar daripada ajaran Confucius, dan beliau sendiri percaya bahawa setiap bangsa ni mempunyai budaya yang berkaitan tertentu. Dan hipotesis beliau juga telah menunjukkan Asia Timur ni mempunyai satu persamaan akar budaya mengikut pada sejarah. Seterusnya, Confucian dan ajarannya. Confucius, iaitu yang telah dinamakan sebagai Confucius oleh Mubali Jesset, merupakan seorang pegawai negeri tertinggi di China pada 500 sebelum Masihi, di mana Confucius ni kalau diikutkan bukanlah sebuah agama, tetapi merupakan satu peraturan pragmatik yang boleh diterapkan dalam kehidupan harian. Dan ajaran Confucius ini terdiri daripada 4 jenis prinsip, iaitu yang pertama, kestabilan masyarakat yang didasarkan melalui hubungan yang tidak sama antara orang, dikenali sebagai
5 hubungan asas atau dikira sebagai wulun, itu yang terdiri daripada penguasa atau subjek, bapa atau anak lelaki, abang atau adik, suami atau isteri, dan last sekali ialah rakan yang lebih tua ataupun rakan yang lebih muda. Yang kedua ialah keluarga adalah prototipe semua organisasi sosial, di mana seseorang itu bukan bergerak secara individu. Dia merupakan adalah ahli keluarganya. Yang bermaksud dia merupakan bayangan kepada kumpulan tertentu, di mana anak-anak, contohnya anak-anak harus mengatasi kepribadian sehingga dapat menjaga keharmonian dalam keluarga. Yang ketiga ialah tingkah laku berbudi luhur terhadap orang lain, di mana setiap untuk memperlakukan orang lain adalah seperti mana kita memperlakukan pada diri sendiri. Dan yang keempat ialah kebajikan sehubungan dengan kebajikan seseorang, yang terdiri daripada usaha untuk memperolehi keterampilan dan pendidikan. Contoh seperti kerja keras, tidak menghabiskan lebih masa daripada apa yang diperlukan, bersabar dan juga tabah. Seterusnya, pengukuran budaya ilmu baru menjelaskan perbezaan budaya ni boleh diukur secara tidak langsung, di mana ini boleh diukur dari data tingkah laku kolektif, contoh seperti cara kekayaan dapat diagihkan, mobiliti dari satu kelas sosial ke kelas lain, atau kekerasan politik ataupun gangguan pekerja dan sebagainya. Dan ini juga dapat diukur dengan mengemukakan soalan mengenai nilai atau kepercayaan seseorang. Dan melalui data ini boleh dikemukakan dengan menggunakan lebih kurang 30 ke 40 soalan. Dan dalam kes pengukuran budaya terdapat dua jenis kes, iaitu kes pengukuran budaya melalui kajian IBM, dan yang kedua ialah nilai masyarakat Cina. Okey, untuk kes pengukuran budaya bagi kajian IBM pada 1970-an, IBM telah membangunkan dan menyediakan satu pangkalan data, di mana pangkalan data ni berfungsi untuk meninjau sikap pekerja antarabangsa untuk dijalankan satu penyelidikan akademik. Dan pada 1973, sebanyak 116,000 soal sidik telah terkumpul dalam 20 bahasa daripada 72 buah negara. Dan tinjauan ini telah dikemukakan sebanyak 150 soalan, dan 60 daripadanya terdiri daripada nilai dan kepercayaan asas untuk mengukur budaya pekerja antarabangsa tersebut. So daripada 70 buah negara ni, 40 buah negara telah berjaya dikenal pasti dengan 53 budaya melalui 4 dimensi yang telah direkodkan, iaitu yang pertama jarak kuasa, masculinity versus femininity, individu versus kolektif, dan akhir sekali adalah pengelakkan ketidakpastian. Untuk jarak kuasa, first sekali ianya merupakan satu dimensi yang menunjukkan sejauh mana anggota organisasi dan institusi yang kurang berkuasa, contohnya seperti keluarga, dapat menerima dan mengharapkan bahawa kuasa dapat diagihkan secara tidak sama rata. Yang kedua ialah masculinity dan femininity, di mana pembahagian peranan antara jantina mungkin dapat melibatkan pelbagai jenis penyelesaian. Contohnya seperti mungkin di Korea Selatan budaya kerjanya lebih ke arah masculinity, iaitu seperti tegas dan suka untuk didekati dan sebagainya. Manakala di Malaysia lebih ke arah femininity, iaitu macam lembut, lebih mesra, lebih sopan dan sebagainya. Yang ketiga ialah individual dan kolektif, menerangkan sejauh mana seseorang individu itu dapat disatukan dalam satu kumpulan. So ini bermaksud ini untuk menilai seseorang individu tersebut sama ada mereka dapat seseorang yang dapat mengadaptasi diri mereka secara kolektif ataupun lebih kepada individual.
Dan yang keempat ialah pengelekan ketidakpastian yang menunjukkan sejauh manakah budaya memprogram anggotanya untuk merasa tidak selesa atau selesa dalam situasi tidak berstruktur ataupun dalam situasi berstruktur. Walau bagaimanapun, empat dimensi ini tak menunjukkan kaitan pun dengan pertumbuhan ekonomi negara. Sebaliknya, konklusinya kajian ini menunjukkan tiada hubungan yang berlaku antara budaya dan pertumbuhan ekonomi terhadap negara-negara yang telah dikaji. Untuk kes yang kedua iaitu nilai masyarakat Cina, melalui kajian nilai roket telah merupakan satu soal selidik yang telah dikembangkan oleh Michael Rockage untuk menilai masyarakat Amerika. Dan pada 1979 sekumpulan penyelidik telah melakukan satu tinjauan kepada 100 orang pelajar psikologi yang terdiri daripada 50 orang lelaki dan 50 orang perempuan, yang kemudiannya keputusan daripada kajian ini telah dibandingkan dengan kajian IBM, di mana telah menunjukkan satu pertindihan kerana mengikut kepada kembali kepada asalnya, IBM merupakan satu hasil kerja penyelidikan yang berasal daripada negara barat, manakala nilai Rockage pula merupakan hanyalah satu instrumen kepada instrumen Amerika semata-mata. Oleh itu, kemungkinan besar responden yang telah menjawab soalan-soalan selidik tersebut mungkin mendapati soalan-soalan yang dikemukakan tidak berkaitan dan tidak relevan kepada mereka. Oleh itu, soalan-soalan yang dijawab mungkin tidak sepenuhnya menetapi apa yang diperlukan oleh kedua-dua kajian ini. Oleh itu, akhirnya telah muncul satu lagi kajian, iaitu kajian nilai Cina bagi mengukur dan mengenal pasti dimensi-dimensi. Michael Bond di Hong Kong telah meminta sejumlah saintis sosial China untuk menyediakan senarai nilai-nilai asas bagi orang Cina, di mana nilai-nilai asas ini ditranslatekan untuk dijadikan sebagai borang soal selidik yang dapat meliputi 40 perkara dan boleh dilakukan dalam bahasa Cina. Dan ia telah diagihkan kepada 100 orang pelajar, sama seperti 50 orang pelajar lelaki dan 50 orang pelajar perempuan, dalam pelbagai disiplin ilmu terhadap 20 buah negara daripada semua benua, iaitu 5 benua di dunia. Ini menunjukkan kajian ini lebih praktikal dan lebih teliti dan sebagainya berbanding dua kajian sebelum ini. Dan keputusan CBX ini telah menunjukkan bahawa 3 dimensi dapat dikenal pasti sama dalam kajian IBM, iaitu jarak kuasa, individu dan masculinity. Dan dimensi pengelakan ketidakpastian dilihat tidak dapat dihubung kaitkan dengan kajian CBX ini. Walau bagaimanapun, para pengkaji telah dapat menemui satu dimensi baru, iaitu dikenali sebagai Confucian dynamism, di mana ianya merupakan menunjukkan kaitan pemilihan daripada idea Confucian sangat berhubung rapat dengan perkembangan ekonomi pada 1965 dan 1985 daripada 22 buah negara.
Seterusnya, Confucius dan perkembangan ekonomi. 5 buah negara Asia Timur, termasuk Singapura, dilihat telah memegang kedudukan teratas dalam skala Confucianism. Boleh tengok kat dalam rajah ni. Dan bukti pengkaji telah menemui kaitan budaya dengan fenomena ekonomi. Tetapi walau bagaimanapun, nilai-nilai yang membentuk dimensi ini bukanlah satu perkembangan yang terkini yang disebabkan oleh perkembangan ekonomi yang pantas bagi sesetengah negara. Contohnya seperti orang Cina dan orang Jepun. Even sebelum ekonomi mereka berkembang dengan pesat lagi, mereka dilihat sangat menghargai nilai kehebatan dan ketekunan. Dan pegangan dan kepercayaan yang kuat ini dianggap oleh pakar-pakar menjadi satu sebab kepada perkembangan ekonomi mereka yang berlaku pada masa itu. Dan unsur-unsur dalam dimensi ini belum juga didaftarkan dalam instrumen barat, menyebabkan orang barat menganggap dimensi Confucianism ni tak penting. Seterusnya, pemikiran barat dan pemikiran timur. Bagi mengenali nilai dimensi yang berkaitan dengan budaya ekonomi di Asia Timur, dilihat satu perkara yang luar biasa oleh pengkaji kerana ianya memerlukan kajian CVS untuk mengembangkan dimensi tersebut dan bukannya melalui IBM ataupun nilai Rockage untuk dikenali. Dan 3 dimensi iaitu jarak kuasa, masculinity dan individu dilihat telah menjadi satu kebiasaan dalam kedua-dua budaya timur dan barat. Dan melalui kajian ini juga melalui semua kajian ini juga dimensi-dimensi unik dapat dikenal pasti. Contohnya barat lebih kepada pengelakkan ketidakpastian, manakala timur dimensi Confucian dan Minimalism. Dan dalam kes ini kalau dapat dilihat, barat tradisinya merupakan Judean, Kristian atau Muslim, yang merupakan tiga agama yang sangat prihatin dengan kebenaran. Oleh kerana itu, mereka telah dipisahkan oleh arus fundamentalis, tidak toleran, yang percaya mereka mempunyai kebenaran yang satu dan kebenaran bagi yang lain adalah salah. Bermaksud, contohnya seperti kita Muslim, mungkin kita akan ada satu anggapan, kebanyakan kita ada satu anggapan, kita diajar bahawa agama kita adalah yang benar, adalah yang satu, dan agama lain adalah yang salah, contohnya. Dan arus toleran liberal yang mementingkan sangat mementingkan kemanusiaan, dan aspek-aspek ini dapat dilihat dalam dimensi pengelakkan ketidakpastian. Bagi timur pula, mereka diwakili oleh Confucianisme, seperti Hindu, Buddha, Taoism dan Shintoism, di mana mereka menganggap tiada seorang pun boleh memiliki kebenaran, dan bagi mereka kebenaran ni hanya dipandang separa. So semasa revolusi industri, perhatian barat terhadap kebenaran mereka pada awalnya merupakan satu aset yang membawa kepada penemuan hukum-hukum alam yang dapat dimanfaatkan demi kemajuan manusia. Contoh seperti undang-undang Newton, hukum fizik, hukum kimia semua dan sebagainya. Manakala bagi cendekiawan Cina pula, mereka tak pernah menemui undang-undang Newton, walaupun peradaban mereka pada ketika itu dianggap di level yang sangat tinggi. Lihat pada situasi ini, para pengkaji dan para pakar ekonomi dapat menyifatkan bahawa barat ni lebih berfikiran secara analitis, manakala orang timur ni lebih berfikiran secara sintetik.
Dan walau bagaimanapun pada abad ke-20, sekitar abad ke-20, Barat mula meletakkan sains sebagai pemikiran analitis, dan dalam masa yang sama mereka mengambil pemikiran sintetik untuk diterapkan dalam pengurusan dan kerajaan. Timur juga meletakkan satu teknologi ciptaan Barat sebagai satu praktikal bagi kekuatan kebolehan berfikiran mereka secara sintetik. Di sini ada maksudnya bila masuk abad ke-20, Barat dan Timur dapat bertukar-tukar fikiran dan saling menerima. Simpulannya, usaha penghasilan kajian soal sidik seperti IBM dan nilai Rocketch ini dilihat dapat membawa kepada telah membawa kepada penghasilan kajian soal sidik CBS. So melalui kekurangan yang ada di kajian IBM dan nilai Rocketch telah dibaik pulih dan di upgrade kepada sesuatu yang lebih tepat melalui soal selidik CBS. Dan pengalaman bagi CBS sendiri merupakan satu sinergi budaya, kerana ianya tinjauan tersebut telah menggunakan satu pendekatan daripada Barat dengan soal selidik Cina. Manakala bagi kejayaan ekonomi lima naga juga turut boleh dikatakan sebagai sinergi budaya berdasarkan eksploitasi pembangunan teknologi asal di Barat yang adalah asalnya berdasarkan prinsip Timur. Dan peluang-peluang seperti ini dapat membantu mengatasi idea bahawa pilihan budaya di negara mereka semestinya lebih hebat daripada negara lain. Itu saja. Sekian, terima kasih.